Kita berhimpun di sini kerana kita tahu Ayahanda Datuk Seri Najib telah dianiaya oleh sistem mahkamah yang ada sekarang. Ya. Sejak 5 tahun lalu, ya, keluarga saya mengalami begitu banyak tekanan, ya, dari segi tuduhan mahkamah, tekanan dari institusi LHDN pun diberikan, dan juga macam-macam cercaan dan hinaan yang telah dikenakan. Ya, betul lah dalam video tadi macam apa Tuan Mukhlis bercakap, ya, bila kita ada jawatan, ramai yang bersama kita. Kawan yang bermusim ni sebenarnya ramai. Ya, kawan gelak ketawa, ya, dia gelak haha masa kita senang lenang. Ya, apabila kita jatuh, kita susah, siapa yang akan bersama kita? Dan saya bangga tuan-tuan dan puan-puan lah yang bersama dengan kita. Mereka yang tidak berbayar, ya, bukannya dapat kontrak pun, ya, bukannya dapat habuan yang tinggi, ya, tapi tuan-tuan dan puan-puan berada di sini kerana tuan-tuan dan puan-puan tahu Najib Razak yang sebenar tu macam mana, ya, tahu naluri hati dia macam mana. Bukan seorang yang teruk sangat seperti digembar-gemburkan. Kami sekeluarga amat kesali keputusan mahkamah yang telah menjatuh hukum kepada Ayahanda Najib Razak pada Ogos tahun lepas. Sebelum hukuman dijatuh, terlalu banyak kepincangan dan kontroversi yang berlaku dalam sistem mahkamah kita. Ada list panjang, saya takkan pergi satu-satu, tapi antaranya kita dah tengok skrin sebentar tadi oleh penceramah sebelum ini. Apabila, ya, hakim yang tidak ada pengalaman untuk mengendalikan kes-kes jenayah komersial diangkat. Hakim tu pula ada pencegahan konflik of interest sebab dikerja di Maybank untuk menguruskan dana dan pinjaman 1MDB. Ya, ayahanda saya tidak dibenarkan untuk kemukakan bukti baru. Ya, nak tangguh sesi mahkamah pun tak boleh. Sedangkan di kes-kes lain ini perkara biasa, perkara rutin. Dan mungkin ini bukan pendapat saya seorang sahaja, kerana tuan-tuan sedia maklum, hakim-hakim tersohor di Malaysia, sebagai contoh Datuk Rahman Sebli, Hakim Utama Sabah Sarawak, Datuk Hamid Baker pun ada memberi tahu bahawasanya dalam kes Ayahanda Najib Razak terdapat penyelewengan keadilan. Penyelewengan keadilan bermaksud miscarriage of justice. Ya, dan beliau dinafikan hak untuk mendapat perbicaraan yang adil. Mana tidaknya, ya, apabila ayahanda bertukar peguam, dia tuduh kita nak melengah-lengahkan kes, tapi sebenarnya tidak, ini perkara biasa yang dilakukan oleh kes lain. Dan lawyer tu pula, Datuk Hisham, tidak dibenarkan masa untuk mengendalikan kes tersebut, sedangkan volume tu 30,000 muka surat, ya, berjilid-jilid, perlu masa untuk study. Ini bukan usaha untuk melengahkan kes, ya. Ini kali pertama dia tukarkan. Kalau dia nak buat, dah lama dah dia buat. Tapi beliau hanya nak pertahankan diri, sehingga kan lawyer tersebut tidak dibenarkan untuk menarik diri, dan akhirnya Ayahanda Najib Razak dibiarkan tanpa peguam bela. Belum pernah berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, dalam sejarah Malaysia. Tertuduh dibiarkan tanpa sebarang peguam bela. Dahlah tak ada peguam bela, dihukum terus. Dihukum terus dan dihumban ke penjara. Tidak bagi can sama sekali. Tak ada belah ihsan untuk membela diri. Inilah yang dimaksudkan ayahanda saya telah dianiaya, dan kita kesal
sistem mahkamah tidak dijalankan dengan betul untuk membela ayahanda saya. Kerana ini bercanggah dengan hak yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia, di mana tertuduh sepatutnya diberi ruang sepenuh-penuhnya, seluas-luasnya untuk membela diri. Tapi ini tidak berlaku dalam kes ayahanda Najib Razak. Satu perkara yang amat sedih dalam sejarah Malaysia. Kalau kita lihat kes tuduhan jenayah IPIC yang 6.6 bilion ringgit tu, kes tu baru-baru ni ada memo terbocor. Memo terbocor, ya, apabila awal kes hari tu tahun 2018-2019, memo tu menyatakan tim pasukan siasatan yang 9 orang, tim pendakwa raya telah menulis memo kepada Tommy Thomas, AG ketika itu, tidak ada prima facie kes pun, alasan yang kukuh untuk mendakwa ayahanda Najib Razak. Tetapi AG yang tak bertanggungjawab ni, dia teruskan juga untuk mendakwa. Dia teruskan juga, walaupun tak ada alasan yang kukuh. Ya, yang kelakarnya, dia dakwa dulu, dia tuduh dulu, tapi kes pendakwaan tertangguh selama 5 tahun. 5 tahun, tuan-tuan dan puan-puan, tak masuk logik dan akal. Ya, kalau kita ada bukti, kita tahu orang tu bersalah, kita cepat-cepat nak dakwa dia. Ni dia tangguh, akhirnya baru tahun depan dia nak dakwa. Tak gegila ni, apakah kegilaan ni? Maka saya berpendapat sistem kehakiman kita perlu dirombak dan diperbaiki. Saya menyeru dan merayu kepada kerajaan perpaduan agar perbetulkan sistem kehakiman kita. Kerana kita tidak mahu mangsa-mangsa lain akan didakwa, mereka yang tidak bersalah, ya. Tak kisahlah mantan Perdana Menteri ataupun rakyat Malaysia yang lain, kalau kita tak berbetulkan sekarang, ada yang akan jadi mangsa di masa hadapan. Baik, bercakap mengenai ayahanda Najib Razak, sementara dia menunggu perbicaraan yang seterusnya, alhamdulillah beliau kini sihat di penjara Kajang, masih kuat semangat, masih mampu tersenyum. Beliau menghabiskan masa mengaji Al-Quran, ya, menghayati agama, banyak exercise, tengok badan pun dah fit sikit, ya, susut sikit. Dan beliau juga sambung belajar dengan institusi universiti terkemuka dalam Malaysia, dan tajuknya mengenai transformasi semasa beliau meneraju kerajaan tidak lama dahulu. Dan bercakap soal transformasi, saya sebenarnya agak amat tersentuh kerana di luar tu ramai yang menyatakan mereka merindukan bosku. Ya, baik Makcik di Felda yang nampak wajah sama ada saya, Nazir Abtonyana akan mengalirkan air mata. Saya tak cakap apa-apa pun dah mengalirkan air mata. Tanyakan macam mana bosku, ya, dia sihat ke tak dan sebagainya. Nelayan-nelayan tanya khabar, ya, orang-orang asli tanya khabar. Orang-orang pekan tak usah cakap lah, hari-hari tanya khabar, ya. Kena rindukan bosku. Dan bukan itu sahaja, masyarakat Cina pun akui ketika ayahanda mentadbir, senang untuk mereka mencari rezeki. Dan mereka juga mengakui bahawasanya selain daripada memperkasakan agenda pendidikan Bumiputera, Datuk Seri Najib pun, ayahanda Najib Razak, banyak membantu sekolah-sekolah Cina. Begitu juga dengan kaum India. Ya. Ramai di antara, ya, warga Malaysia daripada kaum India yang rindukan bosku juga. Dia orang bagi tahu saya dia adalah
the first Prime Minister for the Indians. The first Prime Minister for the Indians. Di mana beliau telah menghulurkan begitu banyak bantuan kerajaan kepada sekolah-sekolah Tamil umpamanya, dan siap ada blueprint untuk masyarakat India khususnya. Orang asli pun beliau tidak tinggalkan, ya. Beliau mahukan orang asli berdiri sama teguh dengan bangsa-bangsa lain di Malaysia ini. Dan ini menunjukkan sikap sederhana dan wasatiyah Ayanda Najib Razak. Beliau mahukan Malaysia yang harmoni, di mana hak-hak semua bangsa terlindungi dalam perlembagaan dan kita saling menghormati dan kita bekerjasama ke arah kemajuan dan pembangunan Malaysia, bukan bercakaran antara satu sama lain. Dari segi dasar ekonomi Datuk Seri Najib, Ayanda Bosku, beliau lakukan transformasi ekonomi dan rancangan beliau adalah untuk menjadikan Malaysia sebuah negara pendapatan tinggi menjelang 2020. Dan ini dilakukan dengan blueprint hala tuju yang jelas melalui Plan Transformasi Ekonomi dan Plan Transformasi Kerajaan. Dan Ayanda sangat cakna terhadap nasib golongan B40. Beliau telah, macam kita tengok di skrin, telah mewujudkan Kedai Rakyat Satu Malaysia, Klinik Satu Malaysia, BRIM, Bantuan Rakyat Satu Malaysia, dan Urban Transformation Center, memudahkan orang mendapat menyelesaikan isu pasport, isu kad pengenalan dan sebagainya. Kerana beliau ingin selesaikan masalah kos hidup rakyat supaya tidak naik dan tidak runcing. Itu soal transformasi. Dan dari segi sebagai pemimpin politik, pemimpin UMNO, beliau adalah seorang yang cukup setia dengan perjuangan UMNO dan Barisan Nasional. Tidak pernah berganjak seinci pun, walaupun telah jatuh, letak jawatan, tak ada jawatan dalam parti pun, tetapi tetap berjuang, tetap bangkit dengan fenomena Bosku untuk membantu kemenangan kita di Johor dan di Melaka. Ada yang kata kepada saya, Ayanda dihukum segitu sebab dia terlalu baik, dia terlalu gentleman, ya, dia tak berhati kering. Dia orang kata sepatutnya hati kering, musnahkan musuh-musuh, hukum, cari sampai lubang cacing. Tapi itulah DNA Ayanda Najib Razak. Beliau tidak minat untuk menghukum orang, beliau tidak minat untuk cari orang ke lubang cacing. Dan beliau bukan seorang yang pendendam. Bukan seorang yang pendendam. Ya, walau apa pun orang telah lakukan pada beliau, beliau tidak pernah maki hamun pun. Ya. Kita jatuh tu, kami sekeluarga pun macam-macam kena, ya. Kawan yang dahulunya kononnya kawan, tiba-tiba menjauhkan diri. Ada yang ada yang padamkan gambar di Instagram sehari selepas kalah Barisan Nasional. Ada businessman yang nampak Ayanda dari jauh di airport sanggup buat U-turn kerana malu, kononnya malu untuk bersama dengan Ayanda Najib Razak. Padahal dialah yang orang pertama himpit dulu. Malu apa? Malu apa? Malu apa? Terima kasih. Tapi kita sedia maklum, ini tidak pernah lunturkan semangat Ayanda untuk bangkit semula, bangkit kembali.
Dan kita akan sentiasa bersama-sama dengan beliau. Anak mana yang sanggup melihat ayahnya terus dihukum di belakang tirai besi. Kami tak sanggup, tuan-tuan dan puan. Saya, Nazif dan Yana tidak sanggup. Maka kita akan perjuangkan agar bosku dikembalikan kepada keluarga dan juga kepada rakyat Malaysia, insya-Allah. Dan saya dengan rendah diri ingin merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan agar membantu bosku, perjuangkanlah bersama-sama dengan kami. Bantulah. Saat kini Ayanda Najib Razak betul-betul perlukan sokongan kita. Ikut mana pun kami akan tetap perjuangkan, tetapi kami akan menjadi lebih kuat sekiranya rakyat di belakang bosku, rakyat di belakang Najib Razak. Kita ceritakan jasa-jasa Ayanda Najib Razak. Ya, banyak jasa beliau untuk membantu rakyat. 46 tahun tuan-tuan dan puan-puan dalam arena politik, tak ada sekelumit pun jasa pada rakyat. Ceritakanlah di Facebook, terutama sekali di media sosial. Ya, kita tak menuntut penyokong Ayanda untuk turun ke jalanan. Tak perlu guling-guling di tengah jalan raya. Tak perlu terbalikkan kereta. Kita mohon, kita perjuangkan, ceritakan. Ya, banyak jasa sumbangan Ayanda Najib Razak. Kalau saya seorang cerita, orang akan kata, saya ataupun Yana ataupun Nazif cerita, mungkin mereka akan kata, yelah, dia akan cakap begitu sebab dia anak. Tapi kalau rakyat menceritakan, ya, kalau rakyat, suara keramat yang suarakan, maka saya yakin agak sukar untuk kerajaan perpaduan menolak suara rakyat agar Najib Razak dikeluarkan, dipulangkan kepada kita. Boleh? 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 Maka saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan yang puan-puan, walaupun hujan lebat, ya, walaupun kami hanya bagi notis 1 minggu, ramai yang hadir pada malam ini dengan ikhlasnya, dengan rela hatinya, tanpa dipaksa. Kami sekeluarga tidak tahu bagaimana nak ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya, di atas keikhlasan, kesayangan yang ditunjukkan, pertama sekali kepada Ayanda Najib Razak. Kalau ayanda saya ni teruk sangat, dikatakan penjangak, pencuri dan kleptokrat, tak mungkin tuan-tuan dan puan-puan ingin untuk berada di sini. Tak mungkin. Tak mungkin. Kita semua berada di sini kerana kita tahu dia telah dianiaya dan dia orang yang ikhlas membantu. Ikhlas bantu rakyat. Cuma beliau kurang bernasib baik kerana ramai yang keliling mengkhianati beliau. Yang dulunya klaim kawan membelut. Ya. Yang dulu kata nak bersama tapi lari lintang pokang apabila diuji. Tapi tak apalah. Mereka nak pergi-pergilah. Kami bertuah kerana ada tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan kita. Bersama dengan Najib Razak. Terima kasih tak terhingga. Dami! 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 Maka dengan itu terima kasih, sekian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.